Okay. Hai semua, Assalamualaikum, selamat sejahtera. So hari ni kita nak belajar topik pertama untuk pendidikan kesihatan tahun 5, iaitu sistem reproduktif manusia. Mengetahui sistem reproduktif lelaki dan perempuan, memahami kaitan sistem reproduktif lelaki dan perempuan dengan asas kejadian manusia, mengaplikasi kemahiran mengira kitaran haid. Okay, so kita belajar, kita nak tahu dulu macam mana, apakah itu sistem reproduktif lelaki, apa adalah sistem reproduktif lelaki, apakah fungsi-fungsinya. Okay, so sistem reproduktif lelaki ada tiga organ utama yang kamu nak kena fokus. Okay, kita fokuskan 3 saja. Walaupun cikgu ada labelkan beberapa lagi, tapi kamu kena fokus kepada 3 saja yang cikgu dah label kuning tu, iaitu testis, menghasil dan menyimpan sperma. Kemudian yang kedua adalah skrotum, melindungi testis, dan zakar, iaitu menghantar sperma ke dalam paraj. Okey, ada 3 testis, skrotum dengan zakar. Okey, untuk sistem pembiakan perempuan pula ataupun sistem reproduktif perempuan, ada 4 yang kamu kena fokuskan, iaitu ovary ada 2. Ovary kiri kanan Kalau kamu tengok gambar tu ada 2. Kiri dan kanan. Cikgu labelkan satu je, tapi kalau kamu tengok dalam gambar tu nampak 2. Okey. Kemudian ovary ni dia menghasilkan ovum dan menghasilkan hormon juga. Okey, untuk seorang wanita. Kemudian dia ada tube fallopian. Tube fallopian juga 2. Tube fallopian itu tempat bercantumnya ovum dan sperma. Dan dia ada uterus. Uterus tu di mana tempat baby membesar lah. Okay. Bila berlaku persenyawaan ataupun bila ovum dihasilkan, dinding uterus ni akan membesar, menebal. Okay, dia terbentuk dinding darah. Okay, dia ada kaitan dengan haid lah. Sekejap lagi kita akan terangkan. Okay, bila ovum dihasilkan, dinding uterus ni akan menebal secara automatik. So bila menebal, bila berlakunya percantuman di antara ovum dan sperma, percantuman tu akan hasil, dia akan lekat dekat dinding. Nanti kita akan terangkan Okay. And then ada uterus, tempat membesar, dan zakar, tempat terimanya dan faraj, tempat terima zakar dan sperma. Okay, faraj bukan zakar, zakar lelaki punya. So ada 4: ovary, uterus, tube fallopian dan faraj. Okay. Okay. Macam saya cakap tadi, bila ovum dihasilkan, secara automatik dinding uterus akan menebal. Okay. Apabila sperma memasuki faraj, dia akan berenang. Sperma ni dia macam ikan. Saya tunjukkan video ikan. Dia akan memasuki faraj. Dia akan bercantum dengan ovum dekat tube fallopian, saluran fallopian. Kemudian hasil cantuman tu kita panggil zygote. Zygote tu akan turun dan melekat pada dinding uterus. Tu yang kita kata setiap kali dinding ovum tu terhasil, dinding uterus akan menebal. Dia akan tenggelam dekat situ lah. Dekat situ lah tempatnya zygote tu membesar. Dia membesar menjadi embrio. Embrio ni tak lengkap lagi. So selepas dia jadi embrio, dia akan membesar, lengkap ada kaki tangan, kita akan panggil dia fetus. Dan fetus ni akan membesar selama 9 bulan. Dan dia bila dilahirkan, kita panggil dia baby. Okey, cikgu tunjuk dulu kat kamu videonya ya. Video asas kejadian manusia. Okey. Tarik sikit. Okey, kita
adalah proses kejadian manusia. Macam itulah kamu masa kecil-kecil dalam perut mak kamu kan. Masa itulah kamu dilahirkan. Okey. So ini adalah carta tadilah. Carta macam mana baby bercantum, macam mana zygote bercantum jadi embrio, lepas tu dia jadi fetus, lepas tu dia membesar, dilahirkan menjadi baby. Okey, macam tu So, apakah kaitannya dengan kitaran haid? Apakah kaitannya dengan kitaran haid manusia? Okey, kitaran haid ni yang berlaku pada seorang perempuan. Okey, setiap perempuan akan mengalami kitaran haid. Okey, cepat atau lambat, sooner or later dia akan mengalami kitaran haid. Bila dia sudah mengalami haid, dia adalah seorang remaja. Okey, dalam tempoh hari pertama period, kita akan kira daripada hari pertama period. Hari pertama di period sehingga hari ke-7 atau lebih atau kurang 6 atau tengoklah bergantung pada setiap orang, tak lama Setiap orang berbeza-beza. Ada yang lama, ada yang 15 hari, ada yang kurang daripada 15 hari, bergantung pada setiap orang. Okey, bila dia mengalami period dalam tempoh menstruation 7 hari. Kemudian daripada 7 hari hingga hari yang ke-11 adalah fasa recovery, fasa pembaikan lah. Okey, kemudian dalam tempoh 11 hingga 17 adalah fasa subuh. Okey, fasa subuh di situlah waktu ovum dihasilkan semula, dan pada waktu itu jugalah dinding uterus akan menebal semula. Dinding akan menebal semula. Kita nak lalui balik proses yang sama. So dalam pada tempoh 12 ke 17 hari tu, jika berlaku je persenyawaan di antara ovum dengan sperma, maka zygote yang terbentuk daripada hasil cantuman itu akan berenang dan tenggelam dalam, akan tertanam dalam dinding uterus yang menebal tu. Kemudian baby akan besar jadi embrio macam tadilah, macam video kita tengok tadi kan. Tapi jika tidak berlaku persenyawaan di antara sperma dengan ovum, maka dalam masa tempoh 20 sampai hari ke-28, jika tidak ada berlaku apa-apa, maka dinding uterus tersebut akan runtuh semula menjadi darah haid. Itulah berlakunya tiap-tiap bulan seorang perempuan akan alaminya. Tapi kamu kena ingatlah, apa tujuan kita belajar ni adalah macam mana berlakunya. Kita tak nak berlaku macam kita dah tengok, kita dah tengah dalam berita banyak kes tentang remaja mengandung di luar nikah. Jadi kita seorang wanita, jagalah kehormatan diri kita supaya tidak berlaku sesuatu seperti itu. Okey, kita dah tahu macam mana kitaran haid itu berlaku, macam mana seorang wanita itu boleh mengandung. Kita dah tahu fungsi-fungsi setiap organ reproduktif lelaki dan perempuan. Maka wahai wanita, jagalah diri kamu, jagalah akhlak, jagalah peribadi. Semoga semua orang faham tajuk hari ini dan boleh implementkan dalam kehidupan keseharian. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.